Bersama saya ketika ini Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi. Prof, pertama sekali kita mengetahui keputusan 2/3 ataupun 2/3 daripada keseluruhan kerusi yang ditandingi Barisan Nasional BN dan seterusnya membentuk kerajaan negeri yang baharu di Melaka. Dan malam tadi Ketua Menteri Melaka yang baharu telah pun mengangkat sumpah, tetapi ini fasa bagi menguruskan kemenangan Barisan Nasional di Melaka. Bagaimana pengurusan yang baik terutamanya dalam memastikan kestabilan dan juga janji-janji dalam manifesto terdahulu dapat dilaksanakan dengan baik, Doktor? Terima kasih, Hasan. Saya rasa yang pertama sekali adalah untuk memastikan kestabilan kerajaan adalah lebih baik sekiranya kerajaan itu dapat dibentuk dengan 2/3. Jadi matlamat yang pertama tu telah berjaya dicapai oleh Barisan Nasional. Jadi dengan adanya 2/3, saya rasa agak mudah ataupun melicinkan perjalanan pentadbiran kerana dasar-dasar baru boleh diperkenalkan dan dijelaskan oleh Datuk Seri Bazir Hamidi ketika ucapan mengeluarkan kemenangan malam tadi beliau juga ingin mengukuhkan beberapa cadangan. Antara cadangannya ialah wujudkan enactment berkaitan dengan lompat parti misalnya. Jadi ini perkara boleh dilakukan dengan cukup majoriti yang diperolehi oleh Barisan Nasional di peringkat DUN. Yang keduanya adalah membentuk barisan exco yang terbaiklah, dan perlu ada kombinasi lah antara pimpin lama yang menang dan juga pimpin baru dan juga ada wakil wanita misalnya dalam exco yang akan dibentuk nanti Dan kali ini saya rasa kerana kemenangan itu banyak ada 21 kursi, jadi memberi kebebasan keselesaan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali untuk memilih yang terbaik calon yang terbaik untuk membentuk kerajaan. Kerana kalau kita lihat sebelum ini perlunya ada gabungan parti menyebabkan kompromi dilakukan dengan parti, dan kadang-kadang matlamat untuk membentuk kerajaan yang dikhendaki oleh Ketua Menteri itu agak sukar dilakukan. Jadi dengan adanya 2/3 ini, saya rasa segi sebanyak telah menyelesaikan banyak masalah dan boleh kerajaan memberi tumpuan untuk kerajaan yang lebih stabil, dan matlamat apa yang cuba dijanjikan ataupun telah dijanjikan melalui manifesto boleh dilaksanakan dengan cara yang terbaik di Melaka lah. Dan dalam masa sama juga, oleh kerana kerajaan di peringkat persekutuan adalah kerajaan, walaupun masih kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional tapi Perdana Menteri dia juga Datuk Seri Sabri daripada Barisan Nasional. Jadi ini juga akan memudahkan lagi dari segi usaha pentadbiran antara pusat dan negeri. Jadi ini maksudnya banyak komponen atau faktor yang kita lihat ini adanya kesinambungan dan juga adanya berkaitan. Saya rasa ini akan memberi kelebihan kepada kerajaan negeri Melaka dari parti yang sama dan melaksanakan pentadbiran yang lebih baik, dan dasar-dasar yang terbaik juga boleh dihasilkan di Melaka oleh kerajaan Barisan Nasional ini. Dan juga Doktor, sebelum saya nak bertanyakan berkaitan dengan mungkin susunan exco dan sebagainya selepas ini, tetapi adakah Doktor melihat kepada 3 komponen ataupun 3 indikator utama, iaitu berkaitan dengan keluarga Malaysia, RMK12 dan juga bajet 2022 itu antara penyumbang besar kepada kemenangan Barisan Nasional di Melaka? Saya rasa dia ada kaitan ada kaitan dengan kemenangan ini walaupun sebenarnya kemenangan ini saya nampak lebih kepada strategi politik yang diambil oleh Barisan Nasional yang saya rasa sangat sistematik dan berkesan untuk memastikan pengundi tegar mereka ataupun pengundi putih untuk keluar mengundi dan mengundi Barisan Nasional berbanding dengan pihak mungkin Perikatan Nasional ataupun Perikatan Harapan yang gagal menarik sokongan pengundi mereka sebelum ini untuk keluar mengundi ketika pilihan raya ini. Tapi dalam masa sama kita tahu bahawa agenda dikemukakan melalui Rasakan Malaysia ke-12 dan juga bajet 2022 dan konsep keluarga Malaysia yang dibawa oleh Perdana Menteri itu sedikit sebanyak beri kesan ataupun menetapkan agenda yang ingin dibawa untuk memastikan kemakmuran dapat dilaksanakan di Melaka ini. Jadi dia berkait rapat kerana agenda telah ditetapkan di Persekutuan, dan kita tahu bahawa banyak perkara yang kerajaan negeri nak dilakukan itu berkaitan dengan agenda yang telah ditetapkan di Persekutuan. Jadi ini saya rasa sedikit banyak telah membantulah juga
kenapa Barisan Nasional dipilih berbanding dengan Perikatan Nasional maupun Pakatan Harapan kerana mungkin dibimbangi agenda itu tidak dapat diterjemahkan ataupun dilaksanakan di Melaka ini sekiranya kerajaan yang ditubuh itu adalah kerajaan yang berbeza misalnya kerajaan Pakatan Harapan Perikatan Nasional mungkin masih lagi berada dalam kerajaan Perikatan Persekutuan dan boleh juga cuma kekuatan Perikatan Nasional ini tidak mampu lagi untuk menyaingi kekuatan yang ada pada Barisan Nasional juga Pakatan Harapan di Melaka ini. Dan juga Dr. Akhir sekali berkaitan dengan pembentukan Exco. Minggu depan kita mungkin akan menyaksikan barisan Exco pentadbiran Barisan Nasional di Melaka. Yang pertama sekali, adakah kita nak melihat kepada peluang dan juga ruang terutamanya kepada calon-calon muda, calon-calon baharu untuk mengisi jawatan Exco berkenaan, dan juga yang kedua, sekiranya ini berlaku, maksudnya pengecilan untuk jumlah Exco itu tidak boleh dilakukan. Ini bermakna mungkin akan lebih besar dan juga peluang itu lebih banyak diberikan kepada mungkin separuh daripada muka baru ataupun calon-calon muda yang ada dalam Barisan Nasional, Doktor. Saya rasa yang pertama sekali sebenarnya sebelum kita memikir tentang Exco kita perlu memikirkan juga siapa speaker yang ingin dilantik Saya rasa itu yang paling utamalah akan ditentukan oleh Barisan Nasional dan saya pun tidak pastilah siapa yang akan dilantikkan. Boleh jadi juga Datuk Rauf kekal sebagai speaker di dewan ini kerana sebab sebelum ini beliau bukanlah adun jadi beliau dilantik tapi sekarang ini dia adun sama ada beliau masih kekal di situ atau tidak tapi memenangkan Barisan Nasional sudah mendapat 2/3 saya rasa tidak ada masalah untuk beliau kekal di situ ataupun beliau inginkan jawatan Exco misalnya mungkin beliau berada dalam Exco kerana dalam bahasa Exco tu perlukan ada kombinasi bukan saja muda dan tua ataupun senior juga adalah pelbagai kaum Sekarang ni Barisan Nasional ada dua adun daripada MCA dan satu daripada MIC dan sudah pasti salah satu atau ketiga mereka ini ataupun dua daripada inilah seorang daripada MCA seorang daripada MIC akan terpilih untuk menjadi menjadi Exco dalam kerajaan negeri Melaka ini dan selain itu yang muda kita lihat juga ada tokoh-tokoh muda dan satu lagi wanita wanita juga mungkin akan dipilih jadi saya rasa yang bagusnya adalah kerajaan ini dimenangi dengan jumlah 2/3 jadi Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman ada kebebasan nak memilih siapa yang dirasakan sesuai yang boleh bekerja dengan beliau dan mentadbir negeri dengan lebih baiklah berbanding dengan kerajaan yang beliau ketuai sebelum ini Jadi saya rasa banyak kalau tokoh muda-muda macam Dr. Akmal boleh ketengahkan dan berapa lagi tokoh-tokoh muda mungkin Dira satu lagi tokoh personality mungkin boleh dibawa naik dalam kerajaan atau sebagai Exco kerajaan negeri Melaka. Jadi cuma saya malas nak tidak mahu membuat spekulasi dekat ini siapa yang sesuai atau lebih layak untuk naik tapi saya rasa di bawah kebijaksanaan Datuk Seri Sulaiman beliau akan tentukanlah siapa yang terbaik untuk bersama-sama beliau mengetuai kerajaan dan mentadbir negeri Melaka dengan cara yang terbaiklah. Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, Pensyarah Kanan Politik dan Hubungan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM